Selamat pagi, salam sejahtera. Isu yang paling hangat pada pagi ini yang saya nak kongsikan dengan anda semua ialah apabila Wan Junaidi membuat U-turn. Beliau membuat U-turn dengan keputusan semalam apabila mengatakan bahawa 4 MP GRS yang lompat parti daripada Bersatu harus meninggalkan parti ataupun harus meninggalkan kerusi, mengosongkan kerusi. Hari ini dia membuat U-turn. Apa sebab dia U-turn? Nanti saya beritahu kamu semua. Baik, sebelum kita teruskan, tolong bantu saya tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dan ulasan-ulasan terkini daripada channel saya ini. Baiklah saudara-saudara, ada satu sebab utama mengapa Wan Junaidi yang merupakan penulis ataupun Menteri Undang-Undang dahulu semasa era pentadbiran Ismail Sabri Yaakob ketika Akta Anti Lompat Parti diluluskan. Beliaulah yang telah bertanggungjawab dalam usul rang undang-undang anti lompat parti tersebut diluluskan. Semalam dia mengatakan bahawa 4 ahli parlimen daripada Parti Bersatu yang keluar parti dan mengikuti GRS itu perlu mengosongkan kerusi. Namun demikian, awal pagi ini kita digemparkan dengan U-turn besar yang beliau buat apabila beliau memberikan kenyataan 4 ahli parlimen GRS tidak perlu kosongkan kerusi walaupun keluar Parti Bersatu. Kenapa? Ini jawapannya saudara-saudara. Saya mohon anda share supaya semua orang tahu bahawa ahli parlimen GRS ini keluar parti bukan pada minggu ini, bukan pada kemarin, tetapi telah keluar Parti Bersatu pada Oktober lalu, kata Wan Junaidi. 4 ahli parlimen Sabah yang meninggalkan Bersatu tidak perlu mengosongkan kerusi kerana menurut Wan Junaidi sudah keluar parti pada awal Oktober sebelum bertanding pada pilihan raya keumum ke-15, kata bekas Menteri Undang-Undang tersebut. Berdasarkan sumber yang boleh dipercayai yang diterima oleh Wan Junaidi, dia berkata 4 wakil rakyat GRS itu bertanding sebagai anggota langsung GRS dan bukan bawah Bersatu. Saya ingin membuat penjelasan mengenai 4 ahli parlimen GRS yang tidak perlu mengosongkan kerusi mereka, kata Wan Junaidi lagi. Berdasarkan sumber yang boleh dipercayai, keempat-empat ahli parlimen Bersatu ini sudah meletak jawatan dalam parti pada awal Oktober, iaitu sebelum PRU 15. Jika itu situasinya, kata Wan Junaidi, saya bersetuju dengan Peguam Perlembagaan Datuk Tengku Fuad Tengku Ahmad yang mana Akta Anti Lompat Parti tidak terkesan kepada mereka, kepada 4 ahli parlimen yang melompat keluar Bersatu itu, kata beliau dalam satu kenyataan bersama Tengku Fuad hari ini. Kenyataan itu dikeluarkan oleh Wan Junaidi dan Fuad yang juga penasihat undang-undang Kerajaan Negeri Sabah. Untuk rekod, Wan Junaidi ialah Menteri yang menyelia kelulusan Undang-Undang Anti Lompat Parti pada awal tahun ini. Kedua-dua, Wan Junaidi dan Fuad juga bersetuju bahawa keahlian 4 ahli parlimen itu dengan Bersatu berakhir pada awal Oktober sebelum pilihan raya umum berlangsung. Oleh yang demikian, kata mereka, 4 wakil rakyat GRS tidak melanggar Akta Anti Lompat Parti. Pendirian Wan Junaidi bersama Fuad ini berbeza dengan kenyataannya semalam apabila Wan Junaidi berkata 4 ahli parlimen Sabah terbabit tidak mempunyai pilihan selain mengosongkan kerusi mereka sebaik sahaja keluar daripada parti itu secara rasmi. 4 ahli parlimen tersebut yang mewakili GRS ialah Armizan Ali Papar, Khairul Firdaus Akbar Khan Batu Sapi, Jonathan Yasin Ranau, Mat Bali Musa Sipitang. Ini berlaku di tengah-tengah persoalan. Jika ahli parlimen yang keluar parti akan tertakluk untuk mengosongkan kerusi mereka di bawah Undang-Undang Anti Lompat Parti.
Pengerusi GRS Haji Jinor pada 10 Disember mengumumkan semua ahli parlimen bersatu Sabah kecuali ahli parlimen Beluran Ronald Kiandi akan keluar parti sementara mengikrarkan sokongan untuk GRS. Itulah dia keputusan terkini tentang 4 ahli parlimen yang keluar daripada bersatu menyertai GRS dan telah bersama dengan GRS. Akhirnya dikatakan oleh Wan Junaidi tidak perlu mengosongkan kerusi. Ikuti terus ulasan seterusnya. Selamat petang, salam sejahtera. Ini keputusan terkini berkaitan dengan lompat parti ataupun keluar parti bersatu oleh Adun Bersatu di Sabah juga 4 ahli parlimen GRS. Ini keputusan yang mungkin Anda tunggu-tunggu karena selama ini ramai yang bertanya kepada saya, apa keputusannya? Adakah mereka perlu mengosongkan kerusi tersebut dan diadakan pilihan raya semula susulan perbuatan mereka keluar daripada parti bersatu? Ramai yang menjangkakan mereka mungkin akan kehilangan kerusi tersebut dan ramai juga yang menjangkakan akan ada pilihan raya semula. Seperti yang telah dipersoalkan oleh Daryl Laking, pemimpin daripada Warisan, beliau juga mempersoalkan sama ada Haji Jinor sebagai Ketua Menteri Sabah sudah kehilangan keabsahan, kehilangan majoriti di Dewan Undangan Negeri Sabah. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa bantu saya tekan butang subscribe. Butang subscribe itu percuma dan Anda tidak perlu bayar apa-apa untuk membantu mengembangkan dan juga mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah, ini keputusan daripada Peguam. Peguam pengamal undang-undang ini mengatakan bahawa Haji J tidak akan terjejas dan 4 ahli parlimen GRS tidak akan hilang kerusi parlimen. 4 ahli parlimen gabungan GRS atau Gabungan Rakyat Sabah tidak akan kehilangan kerusi masing-masing susulan keputusan keluar daripada parti bersatu menurut pendapat seorang peguam awam dan perlembagaan Tengku Datuk Fuad Tengku Ahmad. Peguam yang berpengkalan di Sabah itu berkata ini kerana pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, ahli parlimen berkenan bertanding sebagai calon GRS dan bukan sebagai calon bersatu atau Perikatan Nasional. Daripada kalangan mereka di Sabah, hanya ada 1 orang yang bertanding atas tiket Perikatan Nasional, iaitu Ronald Kiandi, yang menjadi kontroversi besar di Beluran apabila beliau melanggar rakan kerjasama sendiri daripada Barisan Nasional. Oleh itu, tidak berlaku pelanggaran perkara 49A Perlembagaan Persekutuan memandangkan 4 ahli parlimen itu dipilih di bawah GRS, katanya dalam satu kenyataan hari ini. 4 ahli parlimen berkenan ialah Datuk Mat Bali Musa Sipitang, Datuk Armizan Muhammad Ali yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Papar, Datuk Jonathan Yassin Ranau dan Timbalan Menteri Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan Batu Sapi. Semalam, pengerusi GRS Datuk Seri Haji Jinor mengumumkan bahawa semua pemimpin bersatu negeri itu sebulat suara keluar dan meninggalkan parti berkenaan tetapi tetap bersama di bawah panji-panji GRS. Perkara 49 dalam kurungan dalam 49A menyatakan bahawa ahli parti politik yang telah dipilih ke parlimen akan berhenti menjadi ahli Dewan Rakyat dan kerusi ahli itu akan menjadi kosong serta-merta jika ahli tersebut meletakkan jawatan ahli partinya atau berhenti menjadi ahli. Sementara itu, Tengku Fuad berkata, keputusan 15 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah meninggalkan bersatu dan menjadi ahli GRS tidak akan menjejaskan kedudukan Haji sebagai Ketua Menteri dan Kerajaan Sabah sekarang di bawah GRS dan Barisan Nasional BN. Beliau berkata ini kerana gabungan GRS BN kekal kukuh dengan 46 adun.
Selain komitmen 7 adun Pakatan Harapan PH menyokong Hajiji sebagai Menteri Besar dan 3 adun Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia KDM dan seorang calon bebas turut menyokong Kerajaan Gabungan GRSBN. Hajiji jelas mendapat sokongan daripada 57 adun, masih memiliki majoriti daripada 79 adun termasuk 6 adun dilantik, dan dengan itu terus mendapat keyakinan DUN mengikut perkara 6 dalam kurungan 3 Perlembagaan Sabah, katanya. JRS sebelum ini terdiri daripada Parti Bersatu, Parti Bersatu Sabah, Parti Solidariti Tanah Air Kusta, Parti Maju Sabah SAPP dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO bergabung dengan BN untuk mentadbir kerajaan negeri itu. Saudara-saudara, itulah dia keputusan terkini yang diberitahu oleh peguam ini menurut beliau. Semoga kekalutan politik ini dapat diterjemahkan selesai dengan segera. Ikuti terus ulasan seterusnya.